Salatun bisalamil mubin linuqtatid da'ini ya gharamin salatun bisalamil mubin linuqtatid da'ini ya Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita membicarakan mengenai ikhlas. Mengikut Imam Abu Qasim Al-Qushayri menyebut sebagai mentakrifkan ikhlas dengan katanya ikhlas adalah mengesahkan al-haq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam melakukan ketaatan berserta dengan niat, maka dikatakan ikhlas adalah dalam melakukan ketaatan hanya kepada Allah Taala saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Tidaklah diperintahkan melakukan ketaatan ibadat kepada Allah kecuali dalam keadaan benar-benar ikhlas. Maka niatnya semata-mata dari Allah Taala. Apa yang dikehendaki dengan ketaatan kepada Allah adalah taqarrub kepadanya, yakni mendekatkan diri dengan Allah. Mendekatkan diri dengan Allah dengan arti kata zahir dan batin. Zahirnya melakukan ibadat-ibadat, batinnya hidup hatinya ingat sentiasa berzikrullah kepada Allah. Maka dalam waktu yang sama tidak ada sebarang tujuan lain. Kadang-kadang kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri dengan Allah, tetapi di sebaliknya ada matlamat dan tujuan yang lain. Maka dikatakan ikhlas ini tidak ada semata-mata kerana Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dikata tiada sebarang lain seperti menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Jadi melakukan ibadat semata-mata menunjukkan kepada makhluk agar ia mendapat pujian, untuk mendapat pujian manusia. Ataupun orang itu tidak dikira ikhlas lagi seandainya dia suka kepada pujian makhluk. Kalau dia merasa gembira dengan pujian makhluk, itu belum lagi ikhlas. Maka orang ikhlas dia tidak rasa ingin mencari pujian makhluk atau apa sahaja maksud yang selain daripada takarub kepada Allah, apa sahaja tujuan. Tapi tujuan itu bukan kerana Allah, tapi kerana yang lain daripada Allah. Itu tidak dipanggil ikhlas. Maka ikhlas tidak ada matlamat yang lain. Sebab itu bagi orang yang ikhlas, yang dia orang khawas atau khawasul khawas, bukan ibadat kerana syurga. Nanti tujuannya syurga, tapi kerana Allah, nak Allah, mencari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas semata-mata. Maka ulama mengatakan ada 3 tanda. Di antaranya tidak terkesan pujian dan celaan. Pujian dan celaan tidak terkesan, bermakna dia tidak terlalu bersedih hati kalau dicela dan tidak bergembira kalau dipuji. Bagi mereka puji dan celaan itu sama saja. Dipuji pun beribadat, dicela pun beribadat. Dipuji tidak ditambahnya ibadat kerana pujian tadi, dicela tidak dikurangkan ibadat kerana celaan tadi. Ini satu tanda. Tanda yang kedua, lupa ia akan amalnya.
Dia lupa amalnya, dia tidak ingat akan amalnya, dia tidak membaca-baca amalnya. Ada orang dia membaca amal dia. Oh, dulu saya zikir kuat, saya dulu. Saya ni banyak berzikir. Saya ni baca Quran tak tinggal daripada saya muda sampai sekarang saya baca Quran. Maknanya, ni semakin banyak saya baca Quran. Dia mengira-ngira amalnya. Maka tanda orang ikhlas yang kedua, lupa dia akan amal. Lupa dia akan amal. Ini tanda dia ikhlas. Lupa dia akan amal dan merasakan dia tidak ada amal. Bukan saja dia lupa akan amal, tapi dia merasakan tidak ada amalnya. Maka itu di antara tanda yang kedua dia ini orang yang ikhlas. Yang ketiga, dia tidak ada tujuan lain, hanya Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Kalau ada tujuan lagi selain pada Allah, itu bukan lagi. Maka tanda dia memang itu jadi ikhlas kepada Allah. Yang dia nak Allah. Yang kita sudah cerita, seorang hamba Allah beribadat, datang malaikat kata, mu ahli neraka, dia tetap ibadat. Mu ahli syurga, tetap beribadat. Syurga ke neraka, tetap beribadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya dia tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan lain. Dalam kitab itu dia kata, tidak memikirkan akan pahala. Tidak memikirkan akan pahala dan juga ganjaran syurga yang dijanjikan oleh Allah. Kerana orang ikhlas, ada orang yang sudah yakin dengan janji Allah, maka dia tak fikir dah yang tu. Dia sudah yakin dengan Allah Ta'ala. Maka seseorang itu, kalau dia ini benar-benar ikhlas, maka tercabut dua sifat. Tidak ada dua sifat ini. Yang pertama riya, yang kedua ujub. Ikhlas mencabut dua sifat yang ditanam dalam hati manusia. Dua sifat ini, ujub dan riya ini, satu sifat yang tertanam kemah dalam hati manusia, kebanyakan manusia. Baik orang itu orang alim, dengan ilmunya tertanam ujub riya. Baik orang itu ahli ibadat, dengan ibadatnya tertanam ujub riya. Tetapi bila adanya sifat ikhlas, tercabut dua sifat ini. Maka kata ulama, orang ikhlas tidak ada ujub dan riya padanya. Bermakna selagi mana ada ujub, ada riya, dia belum lagi mencapai orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas juga boleh ditakwilkan dengan menyucikan perbuatan daripada pandangan makhluk. Dia buat ibadat tidak ada fikir tentang pandangan makhluk. Tak ada fikir dalam pandangan makhluk. Makhluk nak kata apa-apa ke, nak puji, nak cela dia tak fikir. Dia fikir dia dengan Allah saja. Dia fikir dia dengan Allah, ini ikhlas. Kalau dia benci pun kerana Allah, dia suka pun kerana Allah Ta'ala. Ini benar-benar ikhlas. Maka bukan mudah seseorang nak mencapai tahap ikhlas. Dan sebenarnya sedikit saja hamba Allah Ta'ala yang ikhlas. Ada ulama mengatakan ikhlas ini rahsia Allah. Sa'altu Jibril alaihissalam anil ikhlas. Nabi berkata, aku bertanya kepada Jibril alaihissalam mengenai ikhlas. Ma huwa, apakah dia? Qala sa'altu Rabbal izzati anil ikhlas ma huwa. Lalu katanya malaikat Jibril, aku akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dikatakan ikhlas itu? Lalulah qala, Allah Taala memberitahu kepada malaikat Jibril beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirrun min sirri. Itu adalah rahsia daripada rahsia aku, kata Allah Taala. Istaudatuhu qalba, aku simpankan di dalam hati. Man ahbabtuhu min ibadi, daripada orang yang aku kasih daripada hamba-hamba aku, katanya. Maka ini adalah rahsia Allah. Lalu berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan ikhlas ini rahsia Allah. Maka ikhlas duduk pada orang yang Allah Ta'ala kasih. Maka bila Allah Ta'ala kasih kepada dia, lalu dicampakkan ikhlas di dalam hati seseorang tadi. Lalu rahsia Allah. Kita tak tahu kita ikhlas, kita tak tahu orang lain ikhlas. Bahkan dikatakan bahawa malaikat pun tidak tahu, hanya rahsia Allah, kecuali Allah Ta'ala memberitahu kepada malaikat, orang ini tidak ikhlas, orang ini ikhlas. Kalau diberitahu oleh Allah, baru malaikat tahu. Kalau tidak diberitahu, tidak dia tahu. Bahkan ikhlas ini adalah satu sifat yang tertanam kuat, payah nak cabut. Maka bila seseorang itu telah mencapai ikhlas, maka syaitan, iblis payah nak mencabut sifat ikhlas yang ada dalam hati orang ini. Kecuali orang-orang yang
Maknanya yang tidak dipelihara Allah, tercabutlah. Tapi biasanya tidak tercabut. Kenapa? Ikhlas mesti tertanam. Kerana kita nak masuk ke ikhlas, kita kena cabut dua sifat, riak dan ujub. Dia cabut. Maka bila tertanam ikhlas, tercabut dua sifat ini. Bila sudah tertanam, maka susahlah nak mencabut. Sebab itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala melaknat iblis, ketika Allah Taala melaknat iblis kerana iblis tidak mahu sujud kepada Allah Taala. Iblis tidak mahu sujud ketika Allah Taala sujud kepada Nabi Adam, tidak mahu sujud. Para malaikat itu sujud, maka iblis tidak sujud. Lalu ditanya kepada iblis, kenapa kamu tidak sujud? Lalu dia mengatakan bahawa aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Maknanya dia lebih mulia daripada Adam. Lalu dia tidak mahu sujud. Lalu ketika itu dia ini menjadi orang yang terhalang daripada rahmat Allah. Menjadi iblis ini menjadi makhluk yang kufur kepada Allah Ta'ala. Lalulah iblis tadi minta kepada Allah. Apa dia minta? Agar dia termasuk makhluk yang ditangguhkan. Dia tidak mati, dilewatkan kematian, ditangguhkan. Maka Allah Ta'ala izinkan dia termasuk, iblis ini termasuk makhluk yang ditangguhkan oleh Allah. Lalu iblis minta kepada Allah Ta'ala agar permintaan yang kedua, yakni agar dia dapat menggoda anak-anak Adam. Lalu Allah Ta'ala kata dia boleh menggoda anak-anak Adam, diizinkan oleh Allah, illa ibadi, kecuali hamba-hamba Allah. Iblis kata dia boleh goda, tapi siapa? Hamba-hamba Allah Ta'ala yang ikhlas dia boleh goda. Maknanya Allah Ta'ala beri jaminan. Kalau dia tidak ikhlas, tak apa lagi. Kalau dia ikhlas, kecuali hamba-hamba aku, yakni hamba Allah yang ikhlas, maka dia selamat daripada godaan. Bukan tidak ada godaan, ada godaan, tetap digoda, tetap diuji, tetapi orang itu ikhlas. Ikhlas, mana ikhlas dia suci betul-betul kerana Allah Ta'ala, maka dia selamat. Maka dikatakan bahawa ikhlas ini dia sudah tidak ada pandangan. Yang ada pandangannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala berkata, ikhlas ialah menjauhkan daripada pandangan makhluk. Ikhlaslah menjauhkan daripada pandangan makhluk, yakni menjauhkan daripada pujian. Sama ada inginkan pujian, inginkan kemasyhuran, ataupun mencari sesuatu yang ada pada makhluk, maka ikhlas ini dengan arti kata tidak memikirkan apa pandangan makhluk terhadapnya. Dia tidak fikir apa pandangan makhluk terhadapnya. Maka orang yang ikhlas tidak mempunyai sifat riya. Kerana ikhlas ini mencabut. Dalam hati yang ada ikhlas tidak ada sifat riya. Kerana yang mencabut sifat riya adalah ikhlas. Lagi mana orang tidak ada sifat ikhlas, maka tidak tercabut sifat riyanya. Melakukan ibadat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil riya. Hudaybiyah mengatakan bahawa orang yang meninggalkan ibadat kerana makhluk itu riya juga. Orang yang melakukan ibadat semata-mata kerana makhluk, kalau tinggal kerana makhluk riya, buat kerana makhluk syirik pada Allah. Lalu dikatakan bahawa orang-orang yang ikhlas ini orang yang betul-betul suci dia dengan Allah. Tak ada apa-apa. Dia bukan nak apa, dia nak Allah. Adakah para wali itu beribadat inginkan karamah? Tidak. Para wali itu mereka beribadat bukan dia inginkan karamah. Karamah itu pemberian. Maka dikatakan ikhlas tidak mencari pemberian, tetapi mencari Allah sehingga mendapat pemberian Allah. Kita ini, kita mencari pemberian Allah. Ada orang berzikir kerana dia inginkan sesuatu yang lebih. Dia berzikir. Untuk mendapat sesuatu yang lebih, seperti ilmu kebal, ataupun dapat kesaktian, ataupun dapat karamah dan sebagainya. Itu bermakna dia belum lagi ikhlas. Dia masih terhijab ataupun terlekat dengan sesuatu pemberian. Dia bukan mencari pemberian, tapi mencari Allah Ta'ala yang maha memberi. Lalu Hudaybiyah rahimahullah ta'ala berkata, meninggalkan amal kerana manusia adalah riya. Maka beramal kerana manusia adalah syirik. Dan ikhlas ialah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Ini Hudaybiyah. Hudaybiyah ini masyhur, seorang ulama sufi yang dia dahulu perampak. Hudaybiyah ini perampak sebenarnya asalnya, tetapi akhirnya dia insaf kepada Allah. Dia kembali bertaubat kepada Allah. Dia menjadi ulama sufi. Dia tinggalkan kampung halaman dia. Dia insaf kerana dia mendengar ayat Quran ketika dia masuk dalam rumah orang, dia nak merampak. Tiba-tiba dalam rumah tadi ahli
penduduk rumah ni, sahibul bait, ahli penghuni rumah tadi sedang sembahyang malam, membaca ayat Quran tersentuh hati dia. Dia suruh insaf suatu malam. Dia insaf, dia pun tinggalkan kampung halaman ni, belajar, sudah menjadi ahli sufi. Lalu katanya pada Iyad, kalau kamu tahu, mahu melihat diri kamu ini banyak dosa, kamu tidak mampu buat dua perkara. Yang pertama, tidak mampu sembahyang malam. Yang kedua, tidak mampu sembahyang sunat, berpuasa sunat. Ini di antara kata-kata Fudayl bin Iyad. Maka Fudayl bin Iyad ini di antara kata-katanya yang masyhur mengatakan meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Sama ada tinggalkan amal itu kerana nak lari pada riak. Ada orang yang meninggalkan amal kerana nak lari pada riak. Ada orang yang tinggalkan amal itu kerana takut pujian. Saya tidak mahu buat amal ibadat banyak, takut orang puji saya, nanti saya jadi riak. Saya tidak mahu buat amal ibadat banyak-banyak, saya terpaksa tinggal amal ibadat ni. Kalau saya buat, orang akan puji saya, lalu dia tinggal, riak juga hukum dia. Mereka Fudayl bin Iyad, Fudayl bin Iyad mengatakan itu hukum dia riak. Kerana bermakna selama ini dia buat amal ibadat bukan kerana Allah, kerana makhluk. Kalau kerana Allah melupakan pandangan makhluk. Kerana Allah dia lupakan pandangan makhluk. Makhluk puji ke nak puji tidak terkesan daripada pujian tadi. Lalu dikatakan bahawa, kata Imam Junaid Baghdadi, Junaid Baghdadi yakni orang Baghdad, seorang ulama sufi yang hebat. Di antaranya anak muridnya Ash-Shibli, di antara anak muridnya. Maka ikhlas ada rahsia di antara Allah dan hamba-Nya. Ini rahsia Allah. Sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Maka itu rahsia daripada rahsia-rahsia Allah yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang Allah Ta'ala kasih. Maka bila Allah Ta'ala kasih kepada yang Allah Ta'ala campakkan sifat ikhlas yang ada dalam. Sifat ikhlas ni hebat, lebih hebat daripada orang-orang yang lain. Orang yang ikhlas ini, dia ini maknanya orang yang kuat. Kata-katanya boleh memecahkan hati-hati manusia, boleh mengetuk hati-hati manusia. Satu hari Syekh Junaid Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia ini berceramah. Setiap kali dia ceramah, 1000 manusia. Orang yang fasik menjadi soleh, orang yang ahli maksiat menjadi ahli taubat, orang kafir jadi masuk Islam. Dan setiap kali dia ceramah, ribuan manusia. Orang akan bertaubat. Lepas ceramah datang orang masuk Islam ramai-ramai. Begitulah keadaan dia. Begitulah keadaan dia. Satu hari Syekh Junaid Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jilani tak ada urusan, maka disuruh anak dia ganti. Maka anak dia pun gantilah. Bila anak dia ganti, ceramah macam dia kau. Apa yang ayah dia kata, begitulah kata-kata dia. Memberi nasihat kepada orang lain, tapi tak berlaku macam ayah dia. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada lepas ada habis kuliah, orang mari masuk Islam beratus-ratus, beribu-ribu. Tak ada orang. Biasa saja. Hanya dengar kuliah macam tu juga. Kata-kata nasihat juga diambil daripada ayah dia juga, kata-kata ayahnya. Lalu anak dia bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kenapa saya ceramah macam ayah ceramah tapi tak sama dengan berlaku sebagaimana yang ayah ceramah tadi? Ini mengatakan bahawa orang yang berceramah dalam keadaan ikhlas itu, kata-katanya boleh menembusi hati-hati manusia, bahkan boleh menghancurkan gunung-gunung. Maknanya sebab kuatnya orang-orang yang ikhlas. Sebab tu Nabi kata, kuat ni, yang batu ini kuat, Allah Ta'ala ciptakan batu ni kuat, tapi ada lagi lebih kuat. Sahabat tanya pada Nabi, Nabi kata ada besi. Ada lagi yang lebih kuat, ada besi. Sahabat Nabi tanya, Nabi kata ada api. Ada lagi yang kuat pada api? Ada. Nabi kata air. Ada lagi yang kuat pada air? Nabi kata ada angin. Ada lagi yang kuat pada angin? Ada. Apa dia? Orang yang ikhlas kepada Allah. Orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikatakan orang yang dekat, orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ikhlas ialah Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada sifat syirik kepada Allah. Kerana orang yang syirik kepada Allah, Allah Ta'ala tidak redha. Dalilnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada dia, maka hendaklah dia beribadat dalam keadaan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dia tidak syirik kepada Allah. Jadi orang yang tidak syirik kepada Allah itu orang ikhlas. Dan orang ikhlas dia tak kira manusia.
Dia tidak kira manusia. Maksud dia tidak kira manusia ni maknanya ibadatnya tidak terganggu dengan pujian dan celaan. Bukan tidak kira manusia, dia tak ambil kira hal-hal fitnah dan tidak. Dia tidak terkesan dengan pujian dan juga celaan. Bagi mereka cela dan pujian itu sama sahaja. Lalu dikatakan bahawa rahsia daripada rahsia Allah antara Allah dan hamba-Nya yang tidak diketahui oleh malaikat untuk menulisnya. Malaikat tidak tahu. Kata Syekh Junaid Baghdadi, malaikat tidak tahu orang ini ikhlas tidak ikhlas untuk nak menulisnya. Yang ditulisnya amalnya. Orang ni buat macam mana, dia tulis amal. Tapi ikhlas itu kerja Allah. Itu rahsia Allah. Allah Ta'ala lah yang mengetahui orang ini ikhlas ataupun tidak ikhlas. Untuk menulisnya. Dan juga tidak syaitan untuk merosakkannya. Bila juga syaitan nak merosakkannya. Dan tidak juga hawa nafsu untuk menggodanya. Ini nak beritahu kelebihan orang yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan bahawa orang yang ikhlas sejati, orang yang sejati maknanya orang yang benar-benar ikhlas, ialah orang yang tidak melihat keikhlasannya. Dia tak tengok keikhlasannya. Dia tidak mencari ikhlas, dia mencari Allah. Sesuatu maknanya melihat. Dia tidak mencari ikhlas, tapi dia mencari Allah. Dan dia tidak memandang akad ikhlas dia. Dia tidak merasa dia. Sebab tu saya kata tadi, tanda tadi, alamat dia itu, dia lupa amalnya. Dia sudah lupa amalnya, sehingga dia merasakan tidak amal. Jadi dikatakan dia tidak melihat, oh aku ni sudah ikhlas dengan amal aku macam ini. Tidak. Tidak. Tetapi dia ini tidak lagi melihat kepada ikhlasnya. Sentiasa merasa tidak ikhlas padahal ikhlas. Kita merasa ikhlas padahal tak ikhlas. Kita rasa oh insya-Allah ikhlas. Beri pun ikhlas, buat pun ikhlas, semua ikhlas dah rasa. Tapi hakikatnya belum lagi ikhlas. Ikhlas ini sedikit pun tidak ada yang lain pada Allah. Hanya Allah Taala. Lalu dikatakan bahawa tidak melihat keikhlasannya dan tidak terhenti kepadanya, tidak terhenti kepada ikhlas. Tidak terhenti kepadanya kepada ikhlas, yakni dia tidak sampai kepada sampai satu peringkat dia sudah merasa dia ikhlas. Bila dia sudah merasa dia ikhlas, dia pun duduk dalam ikhlas dia. Oh, dia sudah rasa ikhlas, dia sudah sampai maqam ikhlas dan dia ni benar-benar ikhlas, dia lebih baik pada orang. Padahal orang ikhlas mana ada ujub? Tidak ada ujub. Tidak ada merasa dirinya hebat pada orang lain, itu orang ikhlas. Dan orang ikhlas tidak ada riak, tidak ada buat ibadat semata-mata untuk orang tengok dia ataupun merasakan bahawa maknanya dia lebih baik pada orang, tidak ada. Lalu dikatakan bahawa bila dia melanggar perkara tersebut, keikhlasannya tidak sempurna. Bahkan sesetengah ulama menamakannya akan riak. Kalaulah dikata dia melanggar tadi, contohnya apa? Contohnya seorang itu melakukan ibadat. Bila laku ibadat sama ada ibadat tu dia boleh buat secara istiqamah. Sudah 10 tahun dia tidak tinggal zikir. Dia sudah sembahyang sunat duha 10 tahun tak pernah tinggal. Tidak pernah tinggal. Maknanya tak pernah tinggal. Lalu ketika itu dia sudah merasa dengan istiqamahnya, dia sudah merasa bahawa dia ini ikhlas. Maka dia duduk dalam hatinya perasaan bahawa dia itu merasakan sudah ikhlas. Tiba-tiba dia melanggar lagi. Dengan dia merasakan dia sudah ikhlas, dia sudah dapat merasakan bahawa dia itu lebih baik pada orang lain. Orang ikhlas dia tak ada rasa begitu. Maka setengah ulama mengatakan bahawa orang ini telah termasuk dalam bab riak. Yang selama ini dia melakukan amal ibadat, dikira melihat ataupun menunjukkan kepada orang lain, ataupun dia datang dalam ujub dalam ibadat dia. Ini dikatakan benar-benar ikhlas, betul-betul suci dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi susah. Katanya Syekh Rahimuddin, ada seorang itu, dia itu 30 tahun dia beribadat sembahyang malam, isterinya tidak tahu. Jangan isteri tak tahu sembahyang. Dia katanya kalau dia sembahyang pun sama isterinya, lepas tu dia tidur. Lepas tu bila isterinya tidur, dia bangun. Dia bangun. Orang-orang dahulu dia takut dia ini tidak ikhlas, sehingga kan
Orang tidak tahu bahawa dia ini orang yang ahli ibadat. Orang tidak tahu dia ini ahli ibadat, maka dia pun sembahyang, dia baca Quran, khatam, 3 hari sekali khatam. Orang tidak tahu. Bertahun-tahun dia tidak tahu. Tidak tahu. Dan orang yang benar-benar ikhlas ini, dia merasa takut orang lain tahu amal ibadat dia. Kerana dengan sebab orang lain tahu amal ibadatnya, boleh datang riak dan ujub. Dan dia lebih suka kalau ibadatnya tidak diketahui oleh orang kecuali Allah. Kita ni api, semua tulis dalam Facebook. Khatam 2 hari ni. Bulan Ramadan baru ni banyak masuk dalam Facebook. Alhamdulillah sudah khatam Quran. Maknanya mari sila. Ada tulis itu, dia tulis dia sudah khatam. Silakan siapa nak dengki pada saya. Ada. Kita bantu Allah, masya-Allah. Cukup dah, alhamdulillah kamu boleh khatam, tak boleh tulis. Mengenai ibadat kita ini, kita dengan Allah. Mengenai ibadat kita, biar Allah Ta'ala menilaikan amal ibadat kita. Kita tidak tahu amal ibadat kita nilai di sisi Allah. Sebab itu oleh kerana ini rahsia, sirrun min sirri, rahsia daripada rahsia-rahsia Allah, yang istaudak tu yang Allah simpan, mana kita tahu. Sebab itulah dia orang-orang yang salah, dia tidak tahu dia ikhlas pun jadi takut. Yang takut dia tak ikhlas, itulah ikhlas. Yang merasa sudah ikhlas boleh jadi orang yang tidak ikhlas. Muka senang ikhlas ni. Lalu dikatakan bahawa kata-kata dan ibarat yang pelbagai jenis tentang keikhlasan ini semuanya kembali kepada matlamat yang satu. Matlamat yang satu, iaitu jangan sampai ada bahagian ataupun ruang bagi nafsu dalam semua amalan ta'abudiyah. Dengan arti kata yang disebut ikhlas, tidak ada ruang nafsu nak masuk dalam hati. Kalau ada lagi nafsu nak masuk dalam hati, maka itu dipanggil lagi belum lagi ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang ikhlas ini, orang yang ikhlas dalam ibadat, maka dia melakukan amal ibadat tanpa orang lain tahu, supaya dia tidak mendapat pujian. Orang yang ikhlas dalam dakwah begitu juga. Orang yang ikhlas dalam dakwah, yakni dengan arti kata tujuannya apa? Nak mengajak manusia pada Allah. Maka siapa yang mengajak manusia pada Allah, dia gembira. Tidak semestinya orang itu boleh jadi tidak di tangan dia, di tangan orang lain dia memang rasa gembira. Ini tanda dia ikhlas. Tapi kalau orang lain berjaya, dia rasa tak suka. Kalau boleh dia kejayaan tu boleh pada dia, dia tak suka orang lain berjaya dalam dakwah, maka itu belum lagi ikhlas. Kerana matlamat ikhlas hanya Allah, bukan selain daripada Allah. Maka selagi mana ada selain pada Allah, boleh jadi kerana dunianya, kerana nafsunya ada dalam hati, masih lagi nafsu, belum lagi ikhlas kepada Allah. Sebab itu bukan senang. Ikhlas ni duduk dalam hati dan kita tidak tahu rahsia Allah. Dan jangan kita mendakwa ikhlas. Sebab ikhlas ini, kata Syekh Junaid Baghdadi mengatakan, ikhlas ini tidak diketahui, malaikat pun tidak tahu mengenai ikhlas kecuali Allah Ta'ala beritahu. Ya, orang ini ikhlas, ini hamba-Ku yang ikhlas. Demikianlah dikatakan bahawa ikhlas ini tidak ada nafsu yang boleh masuk dalam hati, itu ikhlas. Dalam apa? Dalam ubudiyah, sama ada tubuh badan, hati, harta benda, dan juga agar tidak melihat keikhlasannya. Begitu tubuh badan, sama tubuh badan beribadat. Sebab itu puasa ni lebih cepat pada ikhlas. Sebab bila dia berpuasa, orang tengok dia tak tahu dia puasa ke tidak berpuasa. Boleh cepat kepada ikhlas. Kecuali dia kapok, buat dorong tubuh mana dorong? Dah tahu puasa kan. Beritahu. Lepas tu orang tak tanya dah, lama dah puasa sunat sama apa? Mana? Itu bermakna mensesuaikan pada tubuh badannya. Menunjukkan keletihan, menunjukkan pucatan muka, pucat muka. Kalau tanya berapa pucat dah? Itu jenis jaga malam. Jaga malam. Lepas tu orang tak tanya lah, jaga malam sebab apa? Dia pula kamu. Adalah sikit-sikit, biasanya paling kurang 10 rakaat tahajud. Maknanya apa perasaan dia kalau dia tu dah dapat beritahu amal ibadahnya kepada orang lain, dan apa perasaan dia kalau dia dapat orang lain dapat tahu ibadatnya. Kalau orang lain dapat tahu ibadatnya, dia rasa gembira, belum lagi ikhlas. Kerana gembira orang lain dapat tahu, itu nafsu lagi. Sebab itu dikatakan tidak ada nafsu di dalam hati itu ikhlas. Payahnya kita nak ikhlas sebenarnya.
Sebab itu ikhlas ini kita mohon kepada Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah Ta'ala kasih. Bila Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala campurkan ikhlas di dalam hati manusia tadi. Lalu ataupun dalam hati. Di dalam hati, maknanya sama ada tubuh badan, hati ataupun harta bendanya, mesti semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau dia buat amal ibadat baik, kalau seorang itu, contohnya orang-orang alim, guru pondok, contohnya membuka madrasah, dia memang buka madrasah, dia akan beritahu kepada orang untuk agama, untuk bela agama, tapi dalam hatinya, kalau aku nak beri ramai ni mesti harta banyak. Hal ni tak akan beritahu pada orang. Ini tak akan beritahu. Tapi yang diberitahu, untuk agama kita akan berdakwah gini-gini. Itu bebannya hatinya masih lagi nafsu. Belum lagi ikhlas. Belum lagi ikhlas. Begitu juga dengan harta bendanya. Harta benda yang infak daripada jalan Allah Ta'ala itu, maknanya kalau dengan tujuan dia memang ada tujuan nafsu, maka belum lagi ikhlas kepada Allah. Juga agar tidak melihat keikhlasannya. Jadi demikianlah. Orang-orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala ini, dia tidak ada ruang nafsu duduk dalam hatinya. Dan juga dia tidak melihat kepada ikhlas ni, dia tak merasa lagi ikhlas. Dan dia tidak terhenti pada ikhlas. Dan dia tidak mencari ikhlas, dia mencari Allah. Orang yang mencari Allah itu dapat ikhlas. Bukan mencari ikhlas, bukan mencari karamah, bukan mencari apa, hanya betul-betul ketahuilah bagi agama itu bagi Allah Ta'ala itu yang suci. Agama ini, dengan arti kata agama ini, melakukan ubudiyah semata-mata kerana Allah. Itulah yang dikatakan ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ikhlas bukan dakwaan. Aman orang boleh mendakwa ikhlas. Seorang pergi, disebut dalam kitab Risalah Syariah, dia pergi rumah Sahal Ibnu Abdullah. Dia pergi rumah Sahal Ibnu Abdullah. Maka Sahal Ibnu Abdullah duduk dalam rumah tengah berzikir, beribadat pada Allah. Maka datang tetamu. Sahal kata, sila masuk. Sila masuk. Dia pun masuk. Tiba-tiba dia masuk, tiba-tiba ada ular dalam rumah Sahal tadi. Dia pun rasa takut. Dia duduk belakang, dia mau ke depan ke orang. Orang tu, dia duduk tinggi, dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Tiba-tiba Sahal tanya pada dia. Dia pun masuk. Sahal kata, kalau kamu ada takut saya pada Allah, belum lagi ikhlas. Sahal kata begitu. Maknanya, kalau kamu ini belum takut kepada Allah, belum lagi ikhlas kepada Allah. Lalulah, lepas daripada itu, dia pun ingin mengerjakan sembahyang Jumaat. Lepas tu ular tadi tak begitulah, Sahal kata macam tu. Kemudian Sahal pun bertanya kepada dia, adakah kamu ingin menunaikan sembahyang Jumaat? Ya, saya memang nak pergi sembahyang Jumaat, tapi nak beritahu ke Tuan Syekh, umur saya jauh. Jadi kadang saya nak pergi sembahyang Jumaat, saya terpaksa melalui perjalanan 1 hari saya pergi ke masjid. Perjalanan 1 hari nak pergi ke masjid. Dia cerita, dia memang pergi sembahyang Jumaat, tapi dia cerita dia sembahyang Jumaat 1 hari nak pergi ke masjid. Dan saya siap-siap ke sana. Maknanya untuk pergi ke masjid 1 hari. Kalau nak pergi sembahyang Jumaat, hari Khamis tu kena pergi tolak dah untuk sembahyang Jumaat. Pergi sembahyang Jumaat. Sahal pun dengar saja, tak ada apa-apa. Lalulah Sahal pun pergi sembahyang Jumaat bersama dengan orang tadi. Mungkin rumah satu dekat rumah orang tu jauh. Boleh jadi. Duduk. Habis pada sembahyang tu, Sahal pun kata, ramai ahli ibadat, tapi sedikit ahli ikhlas. Kerana orang yang ikhlas ini orang yang tidak ada gumul dengan Allah. Orang ikhlas ni orang yang tidak ada gumul dengan Allah. Rumah saya jauh, saya pergi juga tak ada. Maknanya. Lalu dikatakan orang yang benar-benar ikhlas ni tidak ada, hanya dia dengan Allah saja. Allah Ta'ala saja, dengan dirinya dengan Allah. Maka inilah nak beritahu ibadat yang benar-benar suci kepada Allah, ibadat yang semata-mata hanya Allah. Jadi demikianlah kita kena bersihkan hati kita. Dan kalau kita nak berjalan kepada Allah, tak ada jalan lain, mesti kena melalui jalan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka kepentingan ikhlas disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Apabila penerimaan amalan bergantung dengan kewujudan ikhlas. Sebab tu ilmu tidak cukup, mesti amal. Amal tidak cukup, mesti ikhlas.
Maka ada orang yang berilmu, beramal tapi tidak lagi diterima ikhlas. Maka ikhlas syarat penerimaan Allah. Orang nak jadikan amal ibadat itu diterima oleh Allah mesti ikhlas. Dan ikhlas mesti melalui jalan sidik. Dalam amalan tersebut maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya alaihi wassalatu wassalam agar ikhlas dalam ibadat sebagai pengajaran kepada ummah. Lalu Allah Taala suruh Nabi Muhammad itu ikhlas dalam ibadat. Nabi diperintahkan ikhlas. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Kul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Hai Muhammad, kamu beritahu kepada orang lain. Supaya Nabi Muhammad beritahu kepada orang lain. Lalu Nabi pun berkata, sesungguhnya aku diperintahkan menyembah Allah, tapi dalam keadaan ikhlas, yakni menyucikan, memurnikan ketaatan kepada Allah dan dalam melalui jalan agama Allah, menjalankan agama Allah. Maknanya betul ikhlas, tidak ada sekutu dengan Allah dan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan bahawa sebab itu datang seorang datang jumpa Nabi. Ini sahabat Nabi ni dah beriman sebenarnya, dia beriman tau, tapi jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, dia beritahu bahawa dia dahulu masa sebelum masuk Islam dia sembah patung berhala. Jadi selepas dia masuk Islam dia tak sembah lagi patung berhala, sembah Allah. Boleh tak dia lama tak sembah patung berhala? Boleh tak nak sembah patung berhala? Kejap apa tu? Dia minta ke Nabi sebulan. Nabi kata tak boleh, dia pun balik. Dia balik, dia kabur ke sahabat. Sahabat dia tanya, macam mana? Dia kata Muhammad tak bagi, Rasulullah tak bagi. Dah mu minta lah seminggu. Minta seminggu. Dia datang jumpa Nabi pula. Datang jumpa Nabi, minta kalau boleh, kalau tak boleh sembah sebulan, minta seminggu dapat sembah pahala, lama tak sembah. Nabi kata tak boleh, dia balik. Dia balik, sahabat dia tanya, tak ui seminggu, dah tak seminggu, minta sehari. Dia pergi jumpa. Dia minta jumpa, minta sehari, Nabi kata tak boleh, dia lari tu. Sahabat dia kata kalau tak lari, minta sejam tak apa tu. Sekejap saja. Datang yang terakhir Nabi beritahu pada dia, kalau orang itu sudah beriman dengan Allah dan mengucap dua kalimah syahadat tu, dia tidak boleh lagi menyekutukan Allah. Hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala saja. Lalu diperintahkan bahawa melakukan ketaatan ibadat hanya semata-mata kerana Allah, tak boleh kerana yang lain. Sebab itu sudah diceritakan bahawa yang Allah Ta'ala kata kazzabta, kamu dusta, kamu buat ini kerana ni, lalu ditolak. Nabi pernah menceritakan tentang seorang sahabat. Dia kata amal ibadat kita akan naik langit pertama. Cek bahagian langit pertama selesai, dari segi syarat ukur, dari segi ilmu sesat, naik langit kedua. Cek lagi bahagian amalan, naik lagi sampai peringkat Allah Ta'ala naik ikhlas, tak ikhlas, lepas balik. Kerana amal ibadat yang tidak ikhlas ni tak naik ke lagi, tidak naik. Sehinggalah dia mengikhlaskan amal ibadat kepada Allah. Jadi ikhlas, ramai orang ahli ibadat tapi menjadi ahli ikhlas itu sedikit saja. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang ikhlas. Dan jangan kita sangka kita sudah ikhlas lagi. Kita belum lagi ikhlas, tapi mencari jalan agar Allah Ta'ala redha kepada kita, Allah Ta'ala kasih kepada kita, agar kita benar-benar mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Nabi sendiri pun kata, aku pun diperintahkan beribadat dalam keadaan ikhlas kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qulillah a'budu mukhlishan lahuddini, katakanlah hanya Allah sahaja yang aku sembah. Maka Allah Ta'ala kata, hai Muhammad, beritahu kepada orang lain. Wahai Muhammad, kamu beritahu kepada orang lain bahawa aku ini, kata Nabi, hanya Allah Ta'ala saja aku sembah. Dengan memurnikan ketaatan, menyucikan ketaatan kepada Allah dalam agama Allah, dengan arti kata hanya Allah Ta'ala sahaja, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Inilah sahabat Nabi takut. Sahabat Nabi takut, dia tidak ikhlas dalam ibadat. Kadang-kadang apa saja yang dia ingat, kadang-kadang dia ingat. Kalau dia ingat ke kebun, dia impakkan kebun. Kerana takut ada lagi selain pada Allah Ta'ala, dia impak. Itu sahabat Nabi. Dia bimbang, takut ada lagi apa-apa yang di dalam hatinya,
habis dia infakkan hartanya pada jalan Allah. Semata-mata ini membersihkan hatinya kepada Allah Taala. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan ikhlas kepada Allah. Sembahlah Allah Taala semata-mata hanya kepada Allah. Dan ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Jadi kita membawa agama Allah mesti bersih hanya Allah Taala. Tak ada kita bersihkan agama kita daripada syirik, daripada nafsu dan sebagainya. Sebab tu ulama-ulama dahulu dia ikut jalan. Jalan ni mesti jalan taubat. Kerana kita taubat. Sebab tu jangan, siapa kata orang ahli ibadat tak perlu taubat? Orang ahli ibadat dia perlu bertaubat kerana ibadatnya tak ikhlas. Orang maksiat dia taubat dengan maksiat dia. Dia maksiat dia, mungkin dia minum arak, mungkin dia berjudi, mungkin dia berzina. Maka dia bertaubat daripada judi, zina, arak dan sebagainya. Itu dalam maksiat dia. Orang ibadat dia bertaubat dalam syirik dia. Sebab apa dia perlu bertaubat? Kerana ibadat dia itu tak ikhlas lagi. Lalu ulama-ulama sufi, mana-mana kitab-kitab yang kita baca, baik Syekh Abdul Qadir Isa, baik daripada Imam Al-Ghazali, daripada Syekh Junaid Baghdadi, Ash-Shibli, maknanya ulama-ulama dahulu, Ibnu Athaillah, ramai ulama-ulama sufi, dia tidak sunyi daripada membawa manusia kepada jalan taubat. Jalan taubat. Kerana disebut lillahi dinul khalis. Ketahuilah, bagi Allah agama yang suci. Maknanya dengan arti kata, bagi Allah Ta'ala agama kita mesti dibersihkan. Jangan kita bercampur aduk, lalu dibersihkan. Ulama tak sunyi daripada taubat. Suruh orang-orang bertaubat melalui jalan taubat agar bersih hati. Bersih hati. Mana dulu orang tanya, ilmu dulu ke bersih hati? Dua-dua. Ilmu bersih hati pun bersih hati. Jangan main bersih hati ilmu tak ada. Tak kena masuklah ke dua-dua. Hanya ada kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni dia tengok. Apabila dengar kuliah datang ahli maksiat, ditaubatkan dahulu baru dia belajar ilmu. Ada pun pelajar-pelajar penuntut ilmu diberi ilmu lepas tu bertaubat kepada Allah. Mesti taubat kena ada untuk jalan penyucian kepada Allah Ta'ala agar mencapai ikhlas kepada Allah. Dan firman Allah Ta'ala lagi ni, begitulah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan makhluknya supaya menjadikan semua amal ibadat mereka sama ada kata-kata, perbuatan dan harta ikhlas kepada Allah dan jauh daripada riya. Sedangkan Allah Ta'ala perintah Nabi. Adakah bila Allah Ta'ala perintah Nabi tidak kita? Sebenarnya Nabi memang orang paling ikhlas. Tidak ada manusia yang lebih ikhlas daripada Nabi. Nabi manusia yang paling takwa. Tidak ada manusia yang lebih takwa pada Nabi. Maknanya Nabi adalah manusia yang paling benar. Tidak ada manusia yang lebih benar pada Nabi. Tapi Allah Ta'ala perintah Nabi, hai Muhammad, katakanlah bahawa aku diperintahkan sembah Allah dengan ikhlas. Bermakna Allah Ta'ala suruh Rasulullah, suruh Nabi. Walaupun perintah itu kepada Nabi, tetapi sebenarnya kepada kita. Kepada kita. Kalau Nabi disuruh ikhlas, kita begitu juga disuruh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitulah juga Allah Ta'ala memerintahkan hamba-Nya supaya menjadikan semua amal ibadat mereka sama ada kata-kata, perbuatan ataupun harta ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dalam waktu yang sama jauh daripada riya, iaitu menunjuk kepada makhluk, iaitu selain daripada Allah Ta'ala. Jadi begitu juga kata-kata, begitu juga perbuatan, amal ibadat kita, begitu juga harta benda yang kita infak fisabilillah. Sebab tu dia beritahu bahawa mana afdal, zahir dengan tidak zahir. Mana afdal, zahir dengan tidak zahir. Baik, kita ini baca Quran, kita berzikir. Mana afdal? Kita baca Quran, zikir seorang-seorang, kita orang lain tak tahu, dia tahu. Afdal kita seorang-seorang, orang lain tidak tahu. Ibadat kita sembahyang sunat, mana afdal? Afdal orang tak tahu, dia boleh tahu.
harta, infak, mana afdal? Orang lain tahu tak tahu? Afdal orang lain tak tahu daripada orang tahu. Tetapi itu dalam bab ibadat sunnah. Tapi dalam ibadat wajib, jangan semayang sampai orang lain tak tahu kita ahli kita semayang yang wajib. Kalau yang wajib kita kena zahirkan wajib. Zahirkan biar kita semayang berjemaah di masjid dan zahir. Tapi ibadat-ibadat sunnah yang lain yang banyak kita boleh kita dengan Allah. Kita berzikir pun kita dengan Allah Ta'ala, itu lebih afdal. Kerana itu lebih dekat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun kita buat seorang-seorang. Bila kita buat seorang-seorang, tak lepas, tak boleh juga ikhlas. Tak boleh juga ikhlas bila kita buat seorang-seorang. Bagaimana perasaan kita apabila kita ini menjadi ahli ibadat di malam hari ketika orang lain tidur, kita bangun beribadat seorang diri, bagaimana perasaan kita? Bagaimana hati kita? Maka dikatakan bahawa orang itu kalau hatinya betul-betul hanya Allah Ta'ala sahaja, maka dia akan mencapai orang yang ikhlas di sisi Allah. Jadi nak jadi orang ikhlas, kita kena minta doa dengan Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita ni orang-orang yang ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar Allah Ta'ala menerima segala amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.